Okey. Baik. Kita lihat di sini iaitu ciri-ciri dan kegunaan graf. Okey. Baik. Kita tengok data dan data ini boleh dipersembahkan. Data ini maksudnya adalah maklumat-maklumat yang kamu ambil daripada jadual ni. Data yang diambil daripada jadual ini, data ini boleh dipersembahkan. Boleh dipersembahkan tu maknanya apa? Boleh ditunjukkan ya dalam pelbagai bentuk graf. Antaranya ialah seperti graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Di mana kalau kita lihat graf bar mudah, kita tengok dulu graf bar mudah. Graf bar mudah ialah graf yang terdiri daripada paksi menegak, paksi mendatar, menegak-menegaklah, paksi mendatar, dan juga mesti ada tajuk dan mesti ada petunjuk. Dan bar-bar ini boleh dilukis secara menegak atau secara mendatar. Boleh, mana-mana pun boleh. Jadi ketinggian bar mewakili kuantiti sesuatu komponen. Maknanya ketinggian bar itu ya, makin tinggi makin banyak. Makin rendah maknanya makin kurang kuantiti. Seperti mana yang kalau kita tengok contoh yang ini, okey, ini contoh graf bar mudah. Okey, iaitu ada paksi menegak kat sini, ini paksi menegak ini paksi menegak. Kemudian ini paksi mendatar. Okey, dan juga ini adalah dia punya bar dia. Ni semua bar dia. Okey, dan ini petunjuk. So semakin tinggi bar, semakin banyaklah kuantiti dia. Semakin rendah bar, semakin rendahlah kuantitinya. Dan mesti ada tajuk. Cara murid tingkatan 3 Mutiara datang ke sekolah pada tahun 2016. Jadi inilah bar ataupun graf bar yang mana kamu perlu buat menggunakan kertas graf. Ya, kertas graf ni kamu akan sebenarnya kertas graf akan diberikan oleh guru kamu ya. Guru kamu akan berikan semasa peperiksaan, akan berikan oleh guru kamu semasa dalam peperiksaan. So jangan risau. Tetapi yang paling penting dalam geografi, cikgu ada mentionkan kan? Iaitu dalam geografi kamu mesti bawa set geografi kamu. Yang mana? Yang mana set geografinya? Iaitu yang ini, binatang ni. Cikgu pun ada, korang pun mesti ada, wajib. Yang ini mesti ada, wajib. Dia wajib apa cikgu? Ini wajib fardu ain. Dia fardu ain iaitu wajib ke atas setiap seorang. Dia bukan fardu kifayah. Dia fardu ain. Wajib semua orang, setiap orang mesti ada. Tak bawa dosa. tak bawa dosa kau. Cikgu tahun depan masa exam meningkat ke sama macam USA. Sama macam USA macam. Jadi dalam alat tu it's okay Anci. Dalam tu confirm lah. Dalam kotak tu mesti ada pembaris confirm dan juga mesti ada benda ini. Yang separuh bulatan ini yang dipanggil apa ni? Ni dipanggil apa? Binatang ni dipanggil apa ni? Binatang ni. Protector. Protector Confirm ke protector? Bukan disebut sebagai bukan protector. Protector tu si Thanos ke, si Spiderman ke, si Loki ke, itu dia protector sebab dia protect you. Ini bukan protector bang. Ini protractor. Dia protractor bukan protector. Faham Ataupun dipanggil jangka sudut. Ini jangka sudut. Atau cikgu biasanya panggil dia karipap lah. Sebab bentuk dia macam karipap. Bentuk dia macam karipap. Makanan juga. Baik. Kemudian dalam tu mesti ada set benda ini. Iaitu benda ni dipanggil apa? Yang dua-dua tajam ni. The conquer. Ni dua-dua tajam ni dipanggil apa? Yang kalau budak-budak nakal dia akan buat macam tu, kemudian dia pergi cucuk kat belakang badan kawan dia. Gila betul. Berdarah kau. Jangan buat Ini dipanggil apa ni?
Ini dipanggil Jangka tolok. jangka tolok. Ingat jangka tajam Jadi kau suka hati kau je nak buat bahasa sendiri. Ini jangka tolok. Okey, dua-dua tajam. Pedang Gamora ini tujuan dia untuk mengukur jarak. Ini. Jangan kau salah guna. Sekarang buta mata anak orang. Okey, ingat tu. Baik. Dan seterusnya iaitu mesti ada benda ni. Iaitu dia ada yang tajam satu dan juga yang ada bulatan ini. Ini dipanggil apa ni? Ini dipanggil jangka lukis. Favorite untuk kamu letak pensel dan buat bulatan. Ini jangka lukis. Mesti ada semua ini dalam set geografi. Okey, so setiap kali kamu kelas geografi pastikan bawa benda-benda ini. Kalau tidak, sukar untuk kamu buat latihan berkaitan geografi. Penting Baik. Favorite tu okey, favorite. Segitiga. Segitiga ada ke segitiga? Segitiga pun ada juga. Okay. Segitiga pun ada juga. Cikgu tak ada bawa segitiga. Segitiga tu pun penting. Okey, yang dipanggil sesiku tu. Segitiga tu kan. Itu pun penting. Untuk buat garisan-garisan yang bersudut 90 darjah. Itu penting. Kan. So, kamu kena faham tu. Cikgu yang tak belajar, yang tak pergi sekolah tu, cikgu ada set ni. Almaklumlah, cikgu kan pirate. Bila pirate naik kapal, mesti ada alat-alat ni nak ukur jarak perjalanan dan sebagainya. Yo, cikgu. Okey, baik. Seterusnya. Okey, gurau. Okey, baik. Baik, murid boleh menulis cara datang ke sekolah pada paksi mendatang jika tidak terdapat petunjuk. Jika murid telah membuat petunjuk, ikuti langkah seperti dalam graf mudah yang dibuatkan dalam kertas graf di atas. Okey, tak apa. Baik, kita tengok graf garisan mudah. Baik, graf garisan mudah pula, dia graf yang dilukis secara garisan yang panjang. Dan garisan yang curam menggambarkan perubahan yang besar. Manakala garisan yang landai menggambarkan perubahan yang kecil. Macam mana curam dengan landai ni, cikgu? Dia macam ni. Macam ni, tengok dia macam ni. Kalau macam ni, garisan macam ni, kemudian dia macam ni. Kemudian dia macam tu. Okay, kemudian macam tu, kemudian macam tu. Okey, dia macam tu kan. Okey. Ni cikgu tunjuk Yang ini dan yang ini dipanggil garisan curam. Curam tu maknanya apa dalam bahasa Inggeris apa? State curam. Maknanya dia perubahan tiba-tiba, perubahan yang besar. Ini dipanggil curam. Dipanggil curam sebab tiba-tiba je dia turun ke bawah. Manakala kalau dia perubahan sikit-sikit seperti ini, ya macam saham tu, ya betul. Yang ini perubahan yang sikit dia macam tu kan. Itu dipanggil garisan yang landai. Landai. So landai tu maknanya apa? Perubahan dia sikit je. Perubahan yang sikit, dia tak tinggi. Dia tak rendah, dia tak menjunam. Yang ini dia menjunam ke bawah. Itu dipanggil curam. So ini curam dan juga landai. Faham? Faham? Okay. So ada garisan yang naik turun. Kalau dia turun tiba-tiba ataupun naik tiba-tiba, maknanya perubahan yang besar. Kalau dia landai je, landai naik, landai turun, itu perubahan yang kecil. Jika garisan mendatar bermakna tiada perubahan yang berlaku pada nilai yang berkenaan dalam tempoh masa tertentu. Dan graf ini, graf garisan menggunakan garisan untuk menunjukkan sesuatu perkara yang mengalami perubahan jumlah atau nilai yang berterusan. Dan biasanya dia tak boleh buat macam kalau kita tengok data di atas ni
Okey, iaitu berapa ramai yang bawa motosikal, berapa ramai bawa basikal, berapa ramai bawa bas, berapa ramai bawa kereta. Yang maklumat ini kita tak boleh guna untuk garisan, graf garisan. Tak boleh. Kenapa cikgu? Sebab graf garisan ni dia akan menunjukkan satu perkara, tapi satu perkara tu berubah-ubah. Kalau yang atas graf garisan bar, graf bar ni, dia banyak benda. Basikal, motosikal, bas, kereta, jalan kaki. So dia banyak benda, banyak item. Tapi kalau graf garisan, dia satu item je. Tapi dia berubah-ubah. Itu graf garisan. Jadi, so apa yang boleh, data apa yang boleh digunakan menggunakan graf garisan ialah seperti maklumat min suhu bulanan, perubahan penduduk, jualan barang ataupun produk, pengeluaran hasil tanaman dan juga lain-lain. Contoh, kalau kita lihat di sini. Inilah dia. Guna tenaga. Baik, guna tenaga ni sebenarnya bermaksud pekerja lah. Pekerja. Guna tenaga ni pekerja. Pekerja dalam sektor ekonomi di Malaysia pada dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Baik, kalau kita lihat, paksi menegak menunjukkan guna tenaga 1,000, 2,000, 3,000, makin tinggi makin banyak 4,000, 5,000, 6,000 sampai 14,000 orang guna tenaga. Manakala yang di bawah ni tahun. Paksi mendatar menunjukkan tahun. Jadi kalau kita lihat 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. So kalau kita lihat di sini, 2010, maklumatnya iaitu lebih kurang 11,900 lah. Kemudian pada tahun 2011, sebenarnya pada 12,000 lebih sikit. Kemudian 2012, kalau kita tengok, pada almost mencecah 13,000 kat situ. Kemudian juga 2013, iaitu pada 13,000 lebih sikit. Dan juga 2014, 13,000 lebih sikit. Jadi kalau kita lihat macam mana dia buat macam ni cikgu. Dia ambil maklumat itu, dia connectkan dengan tahun, dia akan pangkah. Kemudian 2011, dia tengok 12,000 lebih pada tahun 2011, dia akan pangkah kat sini. Baik Ahmad Qawi. 2012, dia tengok pada 12,900 kat sini, dia pangkah sini. 2013 kat sini, 2014 kat sini. Kemudian dia apa dia buat? Dia akan sambungkan titik-titik itu dengan satu garisan. Jadilah graf garisan. Itu je. Itu sahaja. Sebenarnya nak buat dia senang je. Nak buat dia senang sahaja sebenarnya graf garisan ya. Okey. Jadi ini contoh graf garisan. Dan graf garisan mudah tidak memerlukan tidak memerlukan petunjuk. Kerana graf ini mempunyai satu garisan sahaja yang menunjukkan tinggi atau rendah nilai sesuatu komponen itu. Maknanya dia bercerita pasal satu item. Sebab tu dia tak perlu petunjuk. Kalau graf bar tadi, dia kena petunjuk. Yang biru itu basikal, yang merah itu motosikal, yang hijau itu bas, yang kuning itu kereta, dan yang warna coklat itu adalah jalan kaki. Itu graf bar mudah. Graf garisan tak perlu. Ya, tak perlu. Hanya gariskan saja. Okey. Setakat ni boleh faham? Graf bar mudah dengan graf garisan. Boleh faham ke tak boleh faham? Kalau tak boleh faham, bagi tahu. Boleh? Baik. Bagus. Baik. Dan juga, kalau kita lihat di sini, iaitu tentang graf gabungan. Graf yang ketiga, graf gabungan. Baik, graf gabungan ni, senangnya, gabungan ni adalah apa tahu? Gabungan graf bar mudah dan graf garisan tadi. Maknanya kita belajar dulu tadi kan? Graf bar mudah dengan graf garisan, diletakkan dalam satu carta.
So diletakkan dalam satu graf, maka dua maklumat itu yang berlainan dalam satu graf. Dua maklumat berlainan dalam satu graf. Itu graf gabungan. Dan graf gabungan ini menunjukkan, okey, dia kegunaan dia untuk menunjukkan perubahan atau perbezaan antara dua perkara yang saling, yang ada kaitan lah. Maknanya dia ada berkaitan. Contohnya apa? Contohnya suhu dan hujan. Dia ada kaitan. Suhu dengan hujan dia ada kaitan. Okay. Harga jualan dan juga pengeluaran. Itu pun ada kaitan. Jadi bila dua maklumat tu nak diletakkan dalam satu graf, itu dipanggil graf gabungan. Contoh macam ni. Nampak? Iaitu jumlah hujan dan min suhu bulanan. Suhu bulanan Bandaraya Kuala Lumpur pada tahun 2017. Ini tajuk. Baik. Dalam graf gabungan mesti ada paksi menegak. Sebenarnya kamu kena buat ni dulu tau. Okay, iaitu paksi menegak menunjukkan jumlah hujan yang ini. Kemudian paksi mendatar menunjukkan bulan, iaitu yang ini bulan. Okay. JFMA itu adalah Januari lah. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember. Kemudian paksi menegak yang sebelah kanan ni menunjukkan suhu. So kalau kamu lihat di sini, dia punya kosong, dia tidak bermula di bawah. Dia buat di kawasan tengah. Di mana dia tandakan segi kosong, 5, 10, 15, 20, 25 dan 30. Dan dia akan buat ikut bulan. Januari, okey, suhu dekat sini. Februari, suhu kat sini. Mac, suhu kat sini. April, suhu kat sini. Jadi dia sambungkan kat sini. Okey. Jadi kalau kita lihat, okey, ini ialah merujuk kepada suhu. Yang sebelah kanan ni suhu, yang sebelah kiri ni hujan. Jadi sebenar-benarnya lah, kalau kamu perhatikan graf ini memang graf gabungan di antara graf, graf Bermuda dan graf garisan. Iaitu yang mana tahu? Kalau kamu betul-betul, ini graf Bermuda, betul? Dan di sebelah kanan ni pula, ini adalah graf garisan. Tapi diletakkan dalam satu kertas graf. Nampak tak? Nampak tak? Korang nampak tak apa yang cikgu nampak ni? Maknanya sebelah kiri bawah tu graf bar, sebelah kanan atas itu adalah graf garisan. Boleh faham? Satya boleh faham, Satya? Boleh. Kata Satya tak boleh masuk malam ni. Ke kamu makan di luar? Tadi kita orang kat kereta sebab tu lah. Oh, okey. Baik, bagus. Pergi makanlah tu. Baik. Yang lain faham tak ni? Anji, Amarkawi, faham tak apa yang cikgu tunjukkan ni? Boleh faham okey, baik, bagus. So ini berkaitan dengan graf gabungan. Maknanya graf yang menggabungkan, okey, iaitu graf Bermuda dan juga graf garisan. Dan biasanya digunakan untuk suhu dan hujan. Okey, kalau kamu perhatikan betul-betul ini kita nak bincangkan lah. Kalau kamu tengok betul-betul, bila suhu tu rendah, okey, hujannya rendah. Bila suhu tu meningkat, hujan semakin meningkat. Dan kemudian bila suhu tu turun, dia okey, hujannya pun kurang. Kemudian dia naik balik, suhu naik, okey, dan juga mendatar. Tetapi hujan tetap bertambah. Baik. Okey, cikgu nak kongsikan dengan kamu satu perkara berkaitan dengan suhu. Okey. Kalau kita lihat di sini, iaitu okey, kita telah mempelajari iaitu berkaitan dengan, okey, pertama sekali graf bar mudah, graf garisan mudah
Dan juga yang ketiga iaitu graf gabungan. Okey, graf gabungan. So kita telah lihat. Okey, dan juga bagaimana langkah-langkah membina jadual. Baik, untuk graf gabungan nanti kita akan buat latihan bagaimana cara untuk buat graf dia. Tapi mula-mula nak buat graf mesti ada maklumat. Mesti ada maklumat. Nak buat graf mesti ada maklumat. Jadi data dan maklumat yang diperoleh harus disusun dulu dalam bentuk jadual. Selepas buat jadual, barulah kita akan buat graf. Itu step dia. Dapatkan maklumat, kemudian susun maklumat, kemudian barulah present menggunakan graf. So itu paling simple yang kita kena faham. Contohnya, cara murid tingkatan 3 Mutiara datang ke SMK Orchid pada tahun 2017. So dia tuliskan nama-nama ni. Kalau kamu perhatikan, nama-nama ini disusun mengikut abjad. Perasan tak? Daripada huruf A sampai Z. Betul? So Aiman, Arif, Bala Murugan, Bong Serin, Chi Seng, Chiu Ji, Jian Jian, Felicia, Gurdes Kor, Jaden, Lokian Ping, Leon Jeli. So dia ikut susunan kan? Okey, susunan nama dan dia tengok cara datang ke sekolah, jalan kaki, kereta, jalan kaki. So, maklumat yang ada di sini adalah maklumat yang random, yang berterabur, yang random, yang juga berselera, tidak tersusun. You see? Nampak tak? Yang tersusun ialah nama-nama lah. Nama pelajar tu disusun daripada A sampai Z. Tapi maklumat cara datang sekolah tu tidak disusun. Jadi, apa yang kita kena buat? Iaitu bina jadual kekerapan. Iaitu jadual kekerapan tu apa cikgu? Iaitu jadual bilangan. Jadual kekerapan iaitu jadual bilangan. Iaitu macam mana? Macam ni. So dia ambil cara datang ke sekolah, kekerapan dia, dia akan kira, dia akan kira contohnya macam ni. Tolong cikgu tunjukkan cara kiraan dia begini. Jalan kaki. Satu, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul? Itu yang jalan kaki kan? Jadi kita akan buat macam mana? Kalau kamu tak kira contoh kat situ, kamu ambil kertas, kamu akan kira macam ni. Jadual kekerapan dia. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9 dan 10. 10 je, 5 je kamu potong macam tu. 5, 10. So 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 So 11, 12. So ini berjalan kaki. Nampak tak? Ini yang dikatakan sebagai kekerapan. Sebab itu ditandakan seperti ini. Nampak tak? Jalan kaki 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya 10 dah. Kemudian 2, 12. So itu 12. Begitu juga kalau yang 4, 1, 2, 3, 4, 4. Kalau yang 7, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, 7, 7. Kemudian kereta kekerapan dia 1, 2, 3, 4, 5, 5 dan motosikal 2. So daripada sini kita dah dapat dah cara datang ke sekolah dan berapa bilangan murid yang gunakan kenderaan ataupun cara mereka datang ke sekolah. So dah dapat. Dah dapat jadual kekerapan. Dah kita buat dalam bentuk yang lebih mudah, iaitu kita buang kekerapan ini. So kita biarkan cara datang ke sekolah dengan bilangan murid dan siaplah jadual kita. So kita dah siap jadual. Inilah dia jadual. So kita nak tukarkan maklumat tu daripada raw information yang ini, so kita tukar kepada maklumat seperti ini. Daripada maklumat seperti ini, barulah kita membina graf bar mudah, graf garisan mudah atau graf gabungan. So contohnya membina graf bar mudah ni. Cara murid tingkatan 3 dan Mutiara datang. Langkah membina graf bar mudah iaitu langkah pertama,
lukiskan paksi mendatar dan paksi menegak di atas kertas graf. So kalau kita zoom in, okey, nampak tak? Dia buat ukuran dia kat sini. So dia bina okey graf bar kat sini, okey paksi menegak dan juga paksi mendatar. Lukis mesti pakai pembaris. Itu yang pertama. Okey, guna pensel dan pembaris. Okey, dia akan gunakan itu. So, paksi menegak menunjukkan bilangan murid. Okey, manakala paksi mendatar menunjukkan cara murid datang ke sekolah. Dan pilih skala yang sesuai untuk menunjukkan bilangan murid mengikut cara mereka datang ke sekolah. Tandakan skala pada paksi menegak dan skala menegak 1 cm mewakili seorang murid. Macam mana tu cikgu? Okey, macam ni. Okey, cikgu tunjukkan Okey, yang ini. Nampak tak? Okey, iaitu 1 cm mewakili seorang murid. Nampak tak? Setiap kotak ni sebenarnya 1 cm tau. Setiap kotak ni sebenarnya adalah 1 cm. Ini panjang dia 1 cm, lebar dia pun 1 cm. 1 cm. Jadi, sebab itu kalau kita lihat di situ, okey, dia akan tandakan dengan bilangan pelajar. Okey, bilangan murid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, ini bilangan murid. Ditulis bilangan murid. Dan yang di bawah ini cara murid datang ke sekolah. Kemudian ambil maklumat itu, okey, maklumat itu, dan kita tahu maklumat ini diambil daripada yang ini. Okey, iaitu okey 7, 4, 12, 5, 2. Okey, so kalau kita tengok nampak tak ni? Okey, iaitu yang ini. Okey, banner lah. Satu kotak ni banner. Okey, 7. Kat sini ini kotak dia. So kalau kamu lihat yang ini 7. Kemudian yang kotak yang kedua ni ini 4. Kemudian kotak yang ketiga 12. Kemudian kotak yang keempat ini adalah 5. Dan kotak yang terakhir ialah 2. Jadi kalau kita lihat dia memang mengikut kepada kepada ketinggian itu mengikut bilangan murid. Okey. Jadi kemudian ini maknanya kamu dah siap. Okey. Okey, ketinggian batu mengikut bilangan murid. Baik. Dan langkah ketiga, lorek atau warnakan setiap bar. Okey, iaitu labelkan paksi mendatar, paksi menegak, skala graf bar dan juga tajuk. So kalau kita lihat di sini, nampak tak dia warnakan ni? Okey, so dia ada tajuk, kemudian dia ada okey petunjuk ataupun kita kata paksi menegak dia tunjuk apa? Paksi mendatar cara murid datang ke sekolah. Kemudian dia ada bar, okey, dan juga dia ada petunjuk. Dia warnakan. Yang kuning bas, yang biru basikal, yang purple jalan kaki, yang merah kereta, yang hijau motosikal. Jadi dia tunjukkan satu persatu. So cikgu bila periksa kena bawa pensel warna kah? Well, boleh juga. Boleh juga. Okey, bawa pensel warna ataupun cara lain. Kalau katakan kamu tak bawa pensel warna okey. So kalau kamu tak bawa pensel warna, boleh je cara lain. Cara lain macam mana cikgu? Okey, cara lain ni macam ni. Okey, iaitu kamu boleh okey lorekkan. Contohnya yang ini kamu lorekkan. Okey, ini lorek. Pakai pensel ke pakai pen kamu lorek. Yang bawah ni kamu buat jalur-jalur. Untuk bezakan dia, jalur-jalur. Yang tinggi ni kamu mungkin buat sengit macam ni. Okey, berbelang-belang. Mungkin yang sebelah sini pula kamu boleh buat bulat-bulat. Bulat-bulat. Dan juga yang sebelah hujung tu kamu boleh buat dia lurus macam ni. Lurus ke bawah. Macam tu. Jadi nanti bila kamu buat petunjuk dekat sini, bila kamu buat petunjuk kat sini, kamu kena buatlah kotak-kotak tu.
Okey, yang ini tandanya apa? Yang ini tandanya apa? Berdasarkan lorekan. Lorekannya berbeza, maksudnya dia berbeza. So, tak semestinya bawa pensel warna. Tidak semestinya bawa pensel warna. So, kalau kamu tahu nak melorekkan dia, maka kamu boleh buat lorekan yang berbeza-beza. Boleh faham? Boleh faham so ini cara bagaimana untuk kamu membina graf bar. Ya, okey, graf bar. So ini tentang berkaitan dengan graf bar. Okey. Okey. So ini latihan dia. Sama juga yang ini okey, membina graf garisan. Membina graf garisan penggunaan tenaga manusia dalam kegiatan dan perkembangan ekonomi. Graf garisan pun sama juga sebenarnya. Okey, iaitu kalau kita lihat di sini, okey, so gunakan maklumat yang sesuai. Contohnya, yang ini dia tandakan daripada 1000, 2000, 3000, 4000 sampai yang ke atas. Dan sebelah kanan ni dia guna tahun. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. So tahun. Okey. Kemudian tandakan titik di atas kertas graf tu. Maknanya tandakan titik tahun 2000 kat sini. Tahun 2011 kat sini. Tahun 2012 kat sini. Tahun 2013 kat sini. Tahun 2014 dekat atas ini. Maka sambungkan garisan tu. Menjadi graf garisan. So, bila dah dapat siap semua tu, make sure kamu letakkan tajuk, iaitu tajuk guna tenaga. Kemudian kena ada bilangan dekat sini dan juga kena ada tajuk untuk paksi mendatar tahun. So itulah dia. Senang je sebenarnya kan. Korang pernah buat graf tak? Korang pernah membina graf tak? Adakah dalam matematik? Adakah dalam matematik kamu membina graf? Pernah. Ada kan? Ya, jadi cikgu rasa itu tak ada masalah pun untuk membina graf. Tapi pernah pernah. Tapi kalau kamu nak bina graf, okey. Next class pada minggu depan kita bina graf nak. Dengan cara cikgu akan kongsikan kertas graf pada kamu. So kamu hanya perlu print out kertas graf itu. Kemudian cikgu akan letakkan kamera, satu lagi kamera, di mana kamera tu akan menunjukkan kertas cikgu dan cikgu akan tunjukkan cara-cara membina. Kita buat sama-sama. Kan macam cikgu pernah tunjuk dulu lah kan. Mungkin cara-cara menggunakan mengukur jarak, cara-cara menggunakan kompas. Ada ke kompas lagi ada kompas. Kompas pun ada. Macam-macam. Okay, jadi bagaimana kita nak membina graf. Kadang-kadang kelas online ni ramai yang kata, cikgu macam mana kalau kelas online ni nak tunjukkan nak bina graf semua. Tak apa, kita pasanglah satu lagi kamera. Dan kamu semua rujuk, kamu follow je apa cikgu buat. So cikgu buat graf, buat paksi menegak, kamu pun buat paksi menegak. Cikgu buat paksi mendatar, kamu buat paksi mendatar. Kemudian kamu follow je. Jadi insya-Allah kamu akan dapat. So sebenarnya graf senang. Tak susah pun sebenarnya. Jadi cikgu harap kamu semua telah faham bahawa kita belajar hari ini iaitu tentang apa? Iaitu graf garisan, graf garisan, graf bar mudah dan juga graf gabungan. Nanti kita akan buat terus graf gabungan. Kita buat terus graf gabungan sebab graf gabungan tu yang susah sebenarnya. Graf gabungan tu yang susah, iaitu kalau kita lihat graf gabungan ni dia biasanya akan diberikan seperti ini. Okey, iaitu dia akan berikan min suhu dan juga hujan. Jumlah hujan bagi setiap bulan. Jadi langkahnya kita kena apa tahu? Kena buat kedua-dua garisan kiri dan kanan. Hujan, suhu, kemudian di sini bulan. Di bawah tu bulan,
So hujan kat sebelah kiri, suhu sebelah kanan, dan juga kita akan buat bulan-bulan kat situ. Okey. Dan kemudian kita akan lihat, kita kena labelkan. Okey, iaitu kalau kita lihat di sini di mana, okey, nampak tak bahawa okey daripada 0 hingga 300 ni. Bulan nak kena petunjuk juga ke? Tak payah. Bulan tak payah petunjuk. Bulan tu tak payah petunjuk. Yang penting JFMA tu saja. Dan kemudian hujan sebelah kiri dan suhu. Kalau hujan dia mula daripada bawah kosong. Ya. Tapi kalau suhu sebelah kanan tu dia bukan mula daripada bawah. Dia mula daripada pertengahan. Mana-mana pertengahan. Yang kosong ni. 0, 5, 10. Supaya apa tahu? Supaya kamu kena make sure bahawa bar itu kita tak nak jadi macam ni. Bar itu, contohnya kita buat bar seperti ini. Okay. Kita tak nak bar itu, kat sini juga ada garisan. Kita tak nak macam ni. Maknanya dia bertindih. Kita tak nak dia bertindih. Kita tak nak dia bertindih. Kita nak graf garisan tu dia ada di atas. Di atas bar. Faham tak? Yang kalau dia ada kat bawah, dia akan bertindih dengan bar. Jadi tak cantik. So kita tak nak macam ni. Kita tak nak dia bertindih, kita nak dia di atas graf bar itu. Jadi sebab itu kita buat suhu tu sebelah kanan, dia bahagian atas. Okay. So ini yang kita kata sebagai kaedah bagaimana untuk membina graf gabungan. Okay, kita buat dua-dua itu, kemudian kita akan plotkan semua benda lah. Maknanya kita buat bar kat sini, bahagian bawah, dan kemudian kita akan buat graf garisan di atas. Perasan tak bahawa sebenarnya, nampak tak, garisan dia tidak menyentuh pun bar-bar ini. Sebab dia berada di bahagian atas. Bayangkan kalau suhu ini, suhu 0, 5, 10 ni kita buat kat bawah. So apa yang berlaku? Garisan tu akan di sini. Okay. So dia akan melintasi bar-bar itu. Jadi tak cantik lah. Dia bertindih. Sebab tu dibuat ke atas. Dibuat ke atas. So itu cara bagaimana untuk lukis graf gabungan, dan kemudian kita akan warnakan. Dan kalau kamu tanya, cikgu, kenapa warna graf bar mudah ni warna dia serupa je, cikgu? Iyalah, sebab dia cerita benda yang sama. Okey, iaitu dia cerita benda yang sama. Benda apa? Iaitu dia cerita tentang graf gabungan, iaitu yang ini. Iaitu yang ini, graf gabungan. See? So nampak tak? So ini semua, okey, kenapa dia warna hijau? Dia cerita pasal hujan. Benda yang sama. Semua ni hujan. Dan yang ini benda yang sama, iaitu suhu. So senang. Tapi benda-benda ni kamu tak boleh buat hanya dengan faham. Oh, faham tu, faham. Oh, faham tak? Faham. Dia tak boleh. Kita kena buat sama-sama. So next week, okay, cikgu akan sendkan kertas graf, okay, yang original. So kamu perlu print out, dan minggu depan kita akan buat sama-sama. Okay, so pastikan kamu ada benda-benda dalam benda ni. Dalam kotak ni lah. Benda-benda ni mesti ada supaya kita boleh buat bersama-sama. Dan kemudian bila dah siap, okay, cikgu nak kamu semua onkan kamera untuk tunjuk. Cikgu dah siap. Dah siap. So masing-masing tunjuk. Dah siap. Tunjuk gitu cara dia. Satu saat je. Melampau sungguh, Lily. Nak buat graf dalam 1 saat je. Kau boleh siap? Okay. Baik, tak apa. So itulah yang cikgu kongsikan dengan kamu pada hari ini. Tak buka video. Okay.